Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat kita meneruskan sambung perbincangan kita dalam kitab Fiqhul Muamalat, fiqh berinteraksi sesama manusia, yang kita pilih tajuk pada kali ini iaitulah Muamalatul Walid li Auladihi, muamalah ataupun kerja hubungan di antara bapa dengan anak. Lepas ni kita sambung pula di antara anak kepada bapa. Kalau ikut susunan cara mantiki, ya, bapa dulu baru ada anak. Jadi kita ambil ayah dulu. Apakah tanggungjawab seorang bapa, termasuk juga ibu, terhadap anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita? Jadi alhamdulillah, ini di antara nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita, nikmat yang besar, sehingga Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah sebut di sini di antara tanda-tanda kekuasaan. Dia tak mula dengan terus kepada aku jadikan kamu, dak. Wa min ayatihi, dijadikan tanda. Ini menunjukkan satu benda yang besar apabila dia dijadikan satu benda yang kita kena fikir. An khalaqalakum min anfusikum, Allah jadikan di antara dari kalangan kamu manusia itu azwaj, suami, isteri di kalangan sama-sama kamu. Jadi apabila kita tengok hubungan di antara bapa dengan anak, disebut oleh ahli pendidikan, ahli tarbiyah, mereka mengatakan al-hubbul mutabadal, cinta berbalas. Apa arti cinta berbalas? Apabila anak merasai bahawa bapaknya sangat mengambil berat terhadap jiwanya, terhadap dirinya, maka disitulah seorang anak akan memberi tumpuan, akan memberi kasih sayang kepada bapaknya. Sebaliknya, kalau dia tengok ayahnya tak begitu baik, hanya sekadar beri makan, minum saja, dia pun pandai juga nanti bapak dia tua, sekadar masuk akaun je, bantuan bulanan pada bapak, tapi mungkin dia tak ziarah, mungkin dia tak beri khidmat, tapi setakat tu yang dia beri. Jadi dia panggil, ini dia panggil, di antara bapak dengan anak, iaitulah cinta berbalas. Ayah cinta sayang kepada anak setakat mana dia akan merasai apa yang dibuat. Sebagaimana kata pepatah Arab, al-mar'u la yajni minasyauqil inaba, seorang itu tidak akan memetik inap anggur daripada duri yang ditanam. Kalau kita tanam pokok anggur, anggurlah yang kita petik, tapi kalau kita tanam sebaliknya, maka itu yang kita dapat. Kata-kata ini sangat sinis. Kerana itulah seorang ahli syair, dia tulis sebuah syair, iaitu seorang penyair yang terkenal dengan nama Ahmad Syauqi rahimahullah. Laisal yatim man intaha abawahu min hammil hayahi wa khallafahu zalilan, innal yatim huwa alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghulan. Bukanlah anak itu dianggap yatim apabila dua ibu bapanya sudah tidak ada, dua ibu bapanya telah meninggalkannya dalam keadaan hina. Tetapi yatim yang sebenar iaitulah seorang yang duduk bersama ibu bapa, tapi ibunya tak menghiraukannya, bapaknya sibuk dengan kerja lain. Ini kata-kata Ahmad Syauqi memberi kesedaran kepada kita. Yatim, iyalah memang yatim bila tak ada ayah, tak ada ibu. Tapi yatim yang sebenar, orang yang ada mak ayah tapi ibu bapa tidak mengambil hirau pada hidupnya. Anak-anak adalah merupakan tanaman ibu bapa.
Apa yang kita tanam itu yang kita dapat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan itu kecuali dilahir di atas landasan fitrah, suci, bersih. Di atas landasan bersih jiwanya. Fa abawahu yuhawidanihi, ibu bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasara, atau menjadikannya Majusi, ataupun apa saja kefahaman yang kita tengok hari ini, dengan fahaman-fahaman yang masuk dalam masyarakat yang begitu dahsyat hari ini, fahaman liberal, fahaman pluralisme yang masuk dalam negara kita, yang agak serangannya begitu hebat, sehingga kita tengok bila masuk boleh bawa buku-buku mereka dilancarkan di negara kita ini, dalam keadaan kita tidak tahu apa isi kandungannya dalam tu. Ini di antara muqaddimah perbincangan kita. Maka apabila anak ini dilahirkan di atas dasar fitrah, suci, bersih akidahnya, pegangan mereka, maka ibu bapa perlu membuat acuan ke arah mana kita nak tengok anak-anak kita di masa depan. Ahli-ahli fikir mengatakan sebuah negara yang nak dilihat apa masa depan negara itu, tengok pada orang muda dia. Kalau orang muda itu hidup dalam keadaan hiburan, penuh di tempat-tempat maksiat dan mungkar, maka kita nampak masa depan negara itulah hala tuju yang kita nak ada. Anak adalah merupakan amanah. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianat pada Allah dan Rasul, dan jangan kamu khianat amanah yang Allah berikan kepada kamu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak pinak kamu adalah merupakan ujian Allah kepada kamu. Allah beri anak kepada kita, kita gembira dengan kedatangannya, tapi salah guna, salah didikan, dia jadi ujian pada kita, fitnah. Sama juga dengan harta. Namun Allah akhir ayat ini, wa annallaha indahu ajrun azim. Ujian yang kamu hadapi melalui harta benda dan anak pinak itu, Allah sediakan pahala yang besar. Tanda ayat ini dalam surah Al-Anfal ayat 27 dan 28. Maka setengah ahli tafsir mengatakan fitnah di sini, amanah di sini, iaitulah amanah dalam hidup keluarga. Kita seronok menerima, tapi kita tidak tahu nak bersyukur, bagaimana nak menggunakannya. Maka di antara syukur nikmat Allah Ta'ala anugerahkan anak kepada kita itu, iaitulah seorang bapa perlu bekerja keras untuk membaikkan jiwa anak ini, membesarkannya dalam keadaan secukupnya. Kita pandai beli zat vitamin tu vitamin ni kepada anak, tapi bagaimana nak menyuburkan jiwa anak ini dengan jiwa Islam? Bagaimana nak suburkan jiwa mereka, ruh mereka dengan ruh tarbiyah Islamiah, yang mereka boleh membesar sehingga kita mendapat ajrun azim, wa annallaha indahu ajrun azim. Kamu akan dapat pahala yang besar apabila kamu mampu mencorak anak-anak kamu ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Bila anak dididik dengan baik dalam dunia, mereka akan syukur pada mak ayah. Bila mak ayah mati, mereka akan berdoa sebagaimana dalam hadis, iza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas. Bila mati seorang manusia, putuslah amalan sendirinya kecuali melalui 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan, dan anak yang saleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam akhirat Allah Ta'ala akan kumpulkan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah akan kumpulkan orang-orang yang baik, zuriat-zuriat kita dalam syurga, boleh hidup bersama. Ahli tafsir mengatakan lagi gembira apabila kita berkumpul balik di antara ibu bapa dengan anak-anak, dengan cucu, dengan semua keluarga kita di akhirat nanti. Sidang jemaah sekalian, itu di antara muqaddimah tanggungjawab bapa kepada anak, cinta berbalas, apa yang ditanam itu yang dituai. Kemudian kita berpindah kepada hak anak-anak.
apakah hak seorang anak terhadap bapa? Ada yang sempat kita buat dan ada yang terlepas, tapi ini dia panggil future, masa depan. Bagaimana nak mencorak sebuah keluarga yang bahagia? Ada 6 perkara yang perlu kita buat. InsyaAllah kita akan lalu walaupun ringkas, dan diikuti dengan 10 sebab yang boleh sebab mendidik anak-anak. Yang pertama, ikhtiar zaujati salihah. Seorang itu mesti memilih isteri yang salihah. Ini hak anak. Dia bukan main ambil apa saja, tak. Kenapa? Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih. Bumi, tanah yang subur akan mengeluarkan pokok yang subur. Wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Bumi yang tak subur akan melahirkan benihnya, pokok yang tidak subur. Al-A'raf 58. Seorang ulama pakar dalam bidang bahasa, orang yang mengaji bahasa Arab, dia tahu, nama dia Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia ni kawan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pembantu Sayyidina Ali. Dia bercakap dengan anak dia, ya bunai, anakku, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran. Aku telah buat baik kepada kamu waktu kamu kecil dan waktu kamu besar. Wa qabla an tuladu, sebelum kamu dilahirkan aku dah buat baik pada kamu. Terkejut anak dia, sebelum lahir. Qalu kaifa zalik, bagaimana bapa sebelum saya lahir bapa buat baik pada saya? Qala iltamastu lakum minan nisa, aku dah pilih untuk kamu, ibu kamu, aku pilih seorang perempuan yang kamu tak ada sifat yang kamu boleh cerca, boleh cela mak kamu. Itu Abul Aswad Ad-Du'ali kata. Kemudian Nabi SAW sendiri telah memberi peringatan kepada sahabat-sahabat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, takhayyaru linutfikum. Nabi kata, pilihlah di mana tempat kamu nak letak mani kamu. Fankihul akfa wankihu ilaihim, kawinlah orang yang setaraf, yang kufu, mana yang ada persamaan dari sudut darjatnya, keturunannya. Hadis ini diriwayat oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nabi kita suruh pilih isteri yang baik. Kalaulah seorang ini andaian, itu benda nak pilih-pilih ni dah lepas, sudah kahwin lama dah. Kalaulah dibala, diuji oleh Allah Ta'ala, dapat isteri yang kurang baik, bukan tak baik, kurang baik. Kalau tak baik terus, kenapa nak duduk dengan dia? Kata ulama, fabzul juhdaka li islahya, maka kamu naklah berusaha untuk mengubah hidupnya. Kalau salatnya tak tetap, bagaimana kita nak asuh isteri ni biar salat dengan baik, sempurna? Kalau mulutnya cakap lepas je, entah apa benda, asyik duk merepek je siang malam, bagaimana nak kunci mulut dia sikit? Bagi zikir-zikir, biar dia habiskan masa dengan berzikir, dengan apa benda. Kalau dia tak tutup aurat, berjalannya dengan beriah-bias yang tidak diluluskan oleh syarak, cubalah usaha, kerana manusia tak mungkin tidak berubah. Ahli ulama, ahli fikir mengatakan yang tak mau berubah ni hanyalah orang mati saja. Dia tidur kat situ, tak ada, dia tak akan boleh ubah diri dia sendiri. Orang yang tak nak berubah, orang ini dikira bertaraf orang mati, ataupun dia bertaraf mayat hidup. Mayat berjalan, mayat tapi berjalan. Allahu Akbar. Kerana Nabi SAW pesan, tunkahul mar'atu li arba', dikawin seorang perempuan itu kerana 4 perkara. Yang pertama, 5 liha, kerana harta dia. Kita tengok dia ni orang ada harta, boleh kita kahwin. Wali jamaliha, kerana cantik rupanya. Wali hasabiha, keturunannya baik. Wali diniha, dan kerana agamanya. 4 perkara ini Nabi kata, fasfar bizati din taribat yadak, carilah yang beragama, kamu akan tenang hidup kamu. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Nabi kata, ad-dunya mata' wa khairu mata'ihal mar'atu salihah.
dunia ini mata benda yang kita miliki, sebaik-baik benda yang kita milik iaitulah al-mar'ah, perempuan yang salihah. Hadis Muslim. Cerita seorang laki-laki ni pergi mengadu pada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dia kata, ya Khalifah, ya Umar, anak saya ni derhaka ke saya. Dia pergi mengadu pada Sayyidina Umar. Nak kaunseling tak ada tempat, ada pergi mengadu dengan Khalifah, dengan Sayyidina Umar. Anak saya derhaka, Sayyidina Umar. Umar kata, bawa mari sini anakmu. Aku tak nak dengar pengaduan tanpa ada orang yang diadu, orang yang dia didakwa. Kerana aku nak tanya, mungkin dia salah, mungkin awak salah. Bila mari Sayyidina Umar, faqala, ayah pun cakap, wahai Sayyidina Umar, ya Amir Mukminin, bukankah seorang anak ini kena tunaikan hak bapak dia? Umar kata, ya betul, anak kena tunai hak bapak. Umar dia kata, apa dia ya Amir Mukminin, apa hak bapak tu? Sedap juga pendakwaan dia hari ni. Umar kata, yang pertama sekali, bapak kena pilih ibu untuk anak-anak ni, biarlah ibu yang baik. Yang kedua, bila lahir, letak nama yang baik, pilih nama-nama yang indah. Yang ketiga, bapak kena ajar pendidikan yang baik, bagi dia ilmu Al-Quran, belajar sunnah Nabi, belajar yang lain lagi. Lepas Sayyidina Umar letak 3 kategori, anak pun kata, ya Amir Mukminin, Amir Mukminin, saya dah dengar hak saya. Sekarang ini bapa saya tak buat satu pun yang telah dicadangkan oleh Amir Mukminin tadi. Dia kata, mak saya ni zinjiyah, ada keturunan di mana seorang hamba kepada orang Majusi, orang kafir, dia ambil buat isteri. Dia namakan saya ni Ju'lan. Ju'lan ni buat macam benda pertaruhan, ambil lah macam hadiah pertaruhan macam tu. Dan dia tak pernah mengajar aku Quran, kata anak. Sayyidina Umar bila dengar anak didakwa balik, dia tengok pada bapak ni. Umar kata, kamu nak mengadu, datang nak mengadu anak kamu derhaka. Sebenarnya kamu derhaka pada anak kamu sebelum dia dilahirkan. Ini kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang hak anak yang pertama, memilih ibu yang baik. Yang kedua, memilih nama yang cantik. Pilih nama untuk anak-anak, nama yang indah. Kerana ramai di kalangan ulama mengatakan ismu unwanul musamma, nama ini menjadi logo, simbol kepada yang dinamakan itu. Jadi kalau kita tengok Nabi SAW banyak kali, sering kali diriwayatkan Nabi kita tukar nama-nama yang tak baik kepada nama yang baik. Seorang yang nama Asid, Al-As, As makna derhaka, Asi, Nabi kita tukar pada nama lain. Nama dia Utlah, Nabi tukar. Nama-nama yang tak baik ditukarkan. Harb mana perang, Nabi kata mu nama Silmi. Muttaji', nama dia orang Muttaji' mana orang tidur, Nabi kata tak, Mumba'is, punya orang bangkit. Jadi banyak Nabi kita SAW ditukar nama-nama orang, nama yang tak baik. Jadi kata ulama, al-alqab tanzilu minas sama, gelaran-gelaran, nama-nama ini turun daripada langit. Kalau kita namakan yang tak kena, mungkin yang menyebabkan, contohnya hari ini ramai di kalangan kita suka letak nama-nama yang bunyi Inggeris. Nama cantik Sofia, tak nak panggil Sofia. Kenapa tukar? Jadi budak ni bila dia dengar nama dia disebut dengan nama Inggeris, jiwa dia pun nak jadi orang putih. Itu di antara kesan nama. Jadi Nabi kita SAW tukar nama-nama yang tak baik, dan kita sendiri jangan letak nama anak-anak kita yang menunjukkan dia ni tidak Islam. Manakala orang sebut, orang tahu dia ni Melayu, Islam ke tidak. Jadi letak nama biar orang sebut, orang tahu dah. Muhammad, yang perempuannya nama Aisyah, nama Fatimah. Jadi nama-nama yang melambangkan dia ni
Bila sebut yang nama tak payah tanya agama apa. Itu di antara hak anak. Jadi tak payahlah cari nama, gabungan nama-nama yang tersendiri. Setengah orang ni nak gabung mak dengan ayah, gabung. Tak. Jadi nak gabung, tapi biar bunyi itu cantik. Hari ni pula sibuk pula, silat letak nama pula, jadi nama anak syaitan pula. Jadi benda-benda ni kadang-kadang menimbulkan masalah, menakutkan kita, yang menyebabkan jiwa orang ini tidak tenang. Itu yang kedua. Kata di Imam Mawardi, di antara bapa itu memuliakan anaknya sendiri, iaitulah dia beri nama anak yang baik. Dan banyak lagi pandangan ulama yang mengatakan menjadi hak anak itu ikhtiarul ismul hasan. Hak yang ketiga iaitulah hak akikah. Akikah ni kita nak tengok sedikit. Hari ni ramai di kalangan masyarakat macam tidak bersedia terima anak. Tahu dah bila nak dapat anak. Zaman moden hari ni boleh tahu tak? Tahu. Sebulan isteri mengandung dah positif dah, dia punya test. Tahu dah bulan ni dijangka bersalin pada bulan sekian. Tapi yang jadi ajaibnya, bila kita tengok pergi rumah orang yang dah dapat anak, dia panggil bercukur anak. Apa dia bercukur anak? Kita adanya akikah. Akikah ni menjadi hak anak. Para ulama mengatakan di sini, akikah ini dia itulah satu sunnah yang telah dituntut. Terdapat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang akikah. Di antaranya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu murtahanun, tergadai dengan akikah dia. Apa makna tergadai? Kita tengok huraian para ulama. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelih akikah ini pada hari yang ketujuh dilahirkan. Bukan hari cuti sekolah, bukan bila nak akikah anak raya Cina. Apa kena mengena Cina raya dengan anak kita lahir? Tak ada kena. Bila nak akikah hari raya, hari raya hari lain, ada jamuan yang tersendiri, bukan hari akikah anak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, benda ini, hak-hak ini kena ambil tanggungjawab. Akikah ni disembelih pada hari yang ketujuh. Jadi di sini ada khilaf cara kira, yang ramainya dia kira hari tujuh. Contohnya dia lahir hari ni. Hari ni hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, hari Jumaat. Hari Jumaat tu hari yang ketujuh. Disembelih pada hari itu. Dia tak kira hari cuti ke tak cuti, yang penting sembelih. Saya nak buat kenduri besar-besaran. Siapa suruh buat kenduri besar? Nabi tak cakap hari akikah ni hari kenduri dengan masak kuzi lagi, mana mandi lah. Dia naknya sembelih akikah. Sembelih je akikah, ambil daging bagi ke jiran-jiran. Kalau tak nak masak, selesai masalah. Naknya nyawa itu terbang, nyawa itu telah telah pergi, dan hak anak telah tertunai. Dia tak cakap suruh buat kenduri banyak-banyak. Kita ni simpan apa, jadi salah. Dicukur kepala dia dan diberi nama pada hari tersebut, hari yang ketiga. Naknya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai. Kata Imam At-Tirmizi rahimahullah, dia kata hadis ini telah diamalkan di sisi para ulama. Mereka mengatakan sunat kita sembelih anak untuk anak itu pada hari yang ketujuh. Kalau terlepas hari 7, hari 14. Contohnya hari 7 ni tak sesuai, masih di hospital ke apa benda, budak ni kuning ke apa, kita tunggu minggu yang kedua yang berikutnya, yang ke-14. Kalau tak sempat, hari 21. Tak timbul masalah hari raya Cina, hari raya India, tak ada. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dia kata akikah ini sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita telah sembelih dari untuk Hasan
dan Husain, dua cucunya. Apa makna anak-anak ini tergadai dengan akikah dia? Ini maksud dia. Maksud dia nya, seandainya budak ini dilahirkan kemudian mati kecil, bapak dia tak akikahkan dia, anak mati kecil ini salah satu daripada punca bapak ini mendapat syafaat budak ni. Kan salah satu Nabi kita doakan, di antaranya syafaat anak. Siapa dia mati 3 orang anak dapat syafaat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau 2? Nasib baiklah ada sahabat yang suka bertanya. Nabi kata kalau 2. Kalau seorang pun boleh, tapi asalnya Nabi letak 3, kemudian setelah diminta boleh. Jadi para ulama mengatakan syafa'atuhu liwalidayhi, anak yang kecil yang mati yang tidak diakikah oleh bapak dia, maka mereka tidak memberi syafaat kepada bapak dia kerana bapak tak ada menunaikan hak dia. Allahu Akbar. Jadi ada juga tafsiran yang lain, maksudnya anak ini masih lagi bergantung dengan akikah dia selagi tidak disembelih hak dia. Jadi dua pandangan. Yang daripada hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil ghulami syatan mukafiatan, anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan seekor kambing. Jadi kita ambil di sini yang laki-laki seekor, yang perempuan 2 ekor. Apakah hikmah? Apakah hikmah akikah? Yang pertama, syukur nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita anak. Yang kedua, isya'atu nasabil walad, nak isytiharkan nama anak ni. Jadi hak dia cukup beri nama dan sembelih akikah pada hari 7. Tolong ambil kira ini. Kita tak nak dengar lagi bila pergi orang panggil, hari ni bukan hari akikah ni ustaz, hari bercukur. Kenapa tak jumpa kambing? Cakap senang. Berani ke kamu jawab depan Allah nanti kalau anak ni dakwa, kenapa bapak tak akikah saya? Tak jumpa kambing. 9 bulan dalam perut mak, takkan tak ada perancangan. Kambing mahal ustaz, baik, buat tabung terus. Positif je, isteri disahkan positif mengandung, terus buka tabung 100 bulan. Kita target 2 orang anak, sebab anak laki-laki 2 ekor kambing. 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Jadi kalau keluar perempuan, boleh save untuk adik dia nanti 1. Tabung ni tak boleh diusik. Tabung akikah, buat terus. Tak ada lagi alasan bila mengandung, tak sempat lah, isteri udahlah beranak pula, bersalin pula ujung bulan. Tak ada ujung bulan. 9 bulan hak anak ni telah diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam 9 bulan saya tak nak, ustaz boleh bagi nama saya 1? Kenapa? Isteri dah bersalin semalam. 9 bulan kamu tak cari nama anak, kamu buat je anak. Ini subhanallah, ini hak anak tidak ditunaikan. Ini di antara. Yang ketiga, hikmah yang ketiga daripada akikah ini, iaitu al-iqtida' bi Ibrahimil Khalil, mengikut apa yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim AS, sembelih kibas ganti daripada sembelih Nabi Ismail AS. Yang keempat, ini juga menjadi hirzan lahu minasyaitan ba'da wiladatihi. Jadi bila kita sembelih akikah, kita sebut nama Allah dan kita bersyukur kepada Allah SWT, menjadi pelindung daripada gangguan syaitan. Tak payah panggil tangkal azimat, tak perlu. Ni dah bila anak lahir pergi pakai gelang tali hitam kat sini, kat tengkok lah. Ni sembelih akikah ni, kata di ulama dalam kitab Tuhfatul Maudud, dia kata apa ni, orang ini juga termasuk dalam pengawalan daripada syaitan. Adab yang hak yang keempat, an-nafaqatu 'alal aulad, hak beri nafkah anak, nafkah ke atas anak. Banyak sekali dalil-dalil yang disebut dalam Al-Quranul Karim tentang hak anak ke atas bapa, iaitulah nafkah. Di sini dibahas panjang oleh para ulama. Nafkah satu kes, anugerah pemberian satu kes. Nafkah adalah wajib. Bapa wajib beri nafkah kepada anak. Tapi ada pun nak beri apa dia tu, nak beri pembahagian, nanti kita tengok
hak yang keenam. Yang pertama, Al-Quran sebut dalam Al-Quran tentang nafkah yang perlu diberi kepada ibu yang mengandung. Kemudian dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Hindun datang mengadu suaminya tak beri nafkah, Nabi kata, khuzi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah harta Abu Sufyan ini setakat yang cukup untuk awak dan untuk anak-anak dengan cara yang baik. Ijma' ulama menunjukkan bahawa nafkah kepada anak ini satu benda yang wajib. Masalah yang kedua, syarat wajib nafkah di atas anak ada dua syarat. Syarat yang pertama, al-walad faqir. Anak kita ni kecil, bila kecil tak boleh nak usaha sendiri, fakir, maka bapa dia kena beri nafkah. Itu dia panggil nafkah pada anak. Berbeza nafkah anak ni dengan nafkah isteri. Isteri tak, walaupun kita kahwin dengan seorang jutawan, oleh kerana dia ni isteri dan taat pada suami, maka menjadi hak dia, suami kena beri nafkah. Tapi kalau anak tak, tengok keperluan, anak ni dah tak perlu lagi, dia dah dapat kerja sendiri, jadi tak wajib lagi bapa dia beri nafkah kepada anak. Isteri tidak, dia kaya ke banyak mana, selagi dia masih taat pada suami, maka menjadi hak dia. Jadi hari ni kadang-kadang banyak berlaku khilaf. Suami kata, isteri saya dah kerja, saya dah izin dia kerja, kenapa saya nak tanggung dia lagi? Betul dia kerja, tapi bila balik ke rumah dia khidmat tak pada suami? Khidmat dengan makan minumnya, dengan pergaulannya, dengan semua khidmat dia, menyerahkan dirinya kepada suami, maka menjadi hak dia, suami kena bagi nafkah. Jangan duduk main falsafah, isteri dah kerja tak payah nafkah lagi, jangan. Yang kedua, syarat yang kedua, bapa itu mampu untuk beri nafkah kepada anak-anak. Jadi bapa ni setakat mana dia mampu, kemampuan yang ada di situ dia kena beri, tapi jangan terlalu bakhil dan jangan terlalu boros. Kadang-kadang orang ni mewah sangat beri pada anak kecil nak pergi sekolah dah bagi motosikal, akhirnya merempit. Setengah tu bawa bagi kereta dengan anak-anak, petang pagi semua duduk bawa orang lain. Kadang-kadang budak perempuan dia bawa dalam. Jadi kita kena pandai-pandai dalam mendidik anak ni. Saya ingat cerita Himarul Wahshi, zebra, kuda belang. Zebra ni kuda belang, di antara hayawan yang cerdik. Kenapa Nabi kita benar makan himar wahsi, dan Nabi kita larang makan himar kampung? Himar ni dongki, keldai, ini tak boleh makan sebab bodoh, tak cerdik dia. Kalau makan hak ni kesan dia banyak. Tapi himar wahsi, orang panggil zebra ni, sebab binatang yang cerdik dia boleh makan. Dalam buku hayawan, dia kata hayawan ini cukup pelik. Bila anak dia besar, kuat melompat, suka berjalan sana sini, tapi tak boleh mengawal diri. Kalau mari ancaman, tak boleh nak lari, tak boleh nak bela diri, maka dia akan patahkan kaki anak ni. Patah kaki anak, menyebabkan anak dia tak boleh berjalan, duduk relax tunggu mak. Sehinggalah bila anak ni membesar, cukup sebagai kanak-kanak yang pandai bawa diri, pada waktu itu kaki dia sihat, dia boleh melompat, bila mari serigala dia boleh lari sendiri. Saya duduk perhati tengok dalam Kitabul Hayawan, wallahi ajaib ciptaan Allah Ta'ala kepada makhluk dia ni, pelik. Yang kita tak pandai nak didik anak. Zebra dia boleh patahkan kaki dia, jangan pergi berjalan, nak berjalan ikut makmu, sebab kamu tak pandai jaga diri. Kita hari ni tak, sayang anak, beli segala benda, nak apa benda, telefon nak beli, bawa pergi sekolah, langgar undang-undang sekolah. Anak nak motosikal beli, akhir kali lawan trafik light, jalan raya. Jadi apa benda yang kita tidak belajar dengan himar wahsi ini yang cerdik dalamnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda' bi nafsik, mulakan dengan diri kamu. Keadaan kita kena ingat, kafa bil mar'i isman, cukuplah seorang itu mendapat dosa kalau dia sia-siakan orang di bawah tanggungnya, tak beri nafkah dengan baik. Hari ini banyak, terutama sekali bapa yang bercerai dengan isteri, biasa anak-anak duduk dengan isteri, nafkah tak beri. Dia kata nak nafkah, pergi mahkamah.
Pergi mahkamah, mahkamah jatuh hukum 200, 500 sebulan, tak bayar. Pergi mahkamah pula. Mahkamah tak ada undang-undang. Ini bukan soal undang-undang, tuan-tuan. Soal tanggungjawab kamu di hadapan Allah. Membuat anak, kamu mesti menafkah sehingga anak ini boleh berdikari, mampu bekerja sendiri. Tak usah kira mahkamah. Mahkamah ini undang-undang atas dunia untuk menyusun kehidupan manusia. Kita kira mahkamah Allah di mahsyar, itu lebih besar. Nabi SAW beri peringatan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kata, dinar anfaqtahu fi raqabati, dinar tasaddaqta bil ala miskin, dinar anfaqtahu ala ahlika. Semua ini Allah Ta'ala beri pahala. Benda yang kita beri nafkah kepada anak isteri adalah dapat pahala. Nabi kata apa? Innaka lan tunfiqa nafaqatan, kamu tidak beri nafkah satu nafkah yang kamu nak dengan nafkah ini pahala, kecuali engkau akan diberi pahala oleh Allah hatta ma taj'alu fi imra'atika, makanan yang kamu suap dalam mulut isteri kamu, kamu dapat pahala. Jadi beli banyak-banyak, beli yang halal, yang baik-baik, itu di antaranya. Allahu Akbar. Imam Ghazali kata apa? Di antara hak anak ke atas bapa dia, jangan pilih. Tengok ni, jangan kamu cari orang yang mengasuh anak kamu. Sekarang kita ni bibit ni, bibit lah zaman dulu, irda'ah zaman dulu, orang yang menyusu anak. Kecuali si penyusu itu, biarlah dia makan yang halal, karena air susu ni memberi kesan pada anak. Hari ni bibit susu kita ni ambil daripada mana? Ambil daripada Australia, ambil daripada New Zealand. Lembu kat sana lompat kuat, sebab itulah anak-anak kita berlompat juga, dia ikut mak angkat dia. Allahu Akbar. Ini yang kita kata Imam Ghazali, kerana susu itu memberi kesan pada anak-anak. Hak yang kelima, tarbiyatul aulad, hak pendidikan. Hari ini kita tahu sangat nak didik anak-anak kita. Kita boleh hantar sekolah yang hebat-hebat, tak cukup dengan sekolah biasa, international school, tak cukup dalam negeri, hantar luar negara. Tapi apakah anak ini telah diberi secukupnya ilmu-ilmu pengetahuan tentang fardu ain? Dia kenal ke tidak Allah? Dia kenal ke tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kenal ke tidak agama? Dan tanggungjawab mereka terhadap agama, kenal ke tidak? Ini yang kita bimbang hari ini. Kita boleh tuition pagi sampai petang, sanggup bayar beribu-ribu, anak takut tak lulus periksa. Bagaimana anak kita telah dituition ke tidak kalau dia tak lulus Al-Quran, tak lulus fardu ain, tak lulus pengetahuan agama? Itu kita bimbang. Sebab itulah saya sangat-sangat mengharapkan kepada tuan-tuan atau puan-puan yang duduk di bahagian pendidikan di Kementerian Pendidikan, supaya jadikan pendidikan agama subjek wajib, mesti dapat A. Sebagaimana kita nak skor matematik, nak skor sains, nak skor tu skor ni, tapi dalam agama tak apa, tak lulus, malang. Jadi kita nak sangatlah kepada pembuat dasar negara dalam ilmu pendidikan, supaya jadikan A ni, barulah orang kejar pergi mana? Tuition agama, sebab nak skor A. Saya tengok satu hari, saya teringat, saya nampak satu wajah kanak-kanak kecewa. Anak saya belajar di sekolah rendah, alhamdulillah dapat tinggi dia punya subjek agama. Bila dia balik, dia kata, "Bapa, ayah, tapi dia kata tak ada nilaian." Dia kata yang dia tinggi agama ni tak diambil kira. Yang diambil kiranya matematik, sains, apa benda lagi yang 2-3 subjek. Dia kecewa kerana hasil usaha dia bersungguh-sungguh belajar fardu ain apa, akhirnya tidak menjadi satu penilaian kepada UPSR. Jadi kita nak pendidikan agama, kalau masuk ini penilaian, saya yakin dan percaya tuition, kelas-kelas tuition agama akan tinggi. Tak apalah peringkat awalnya dia mengaji kerana tuition, kerana nak periksa. Kita teringat kepada kata-kata Imam Al-Ghazali dalam sejarah hidup dia. Imam Ghazali ini seorang tokoh yang hebat, tuan-tuan semua kenal nama dia. Waktu bapa dia meninggal dunia, dia tinggal harta tak banyak. Dia pesan kepada seorang guru supaya didik anak dia. Bila dia didik, habis duit yang bapa dia tinggal, harta pusaka dah habis. Dia kata, Ghazali, kamu dengan adik kamu pergi masuk asrama. Di sekolah zaman dulu dia panggil asrama penuh, sekolah wakaf yang diberi infak oleh sekolah. Imam Ghazali kata, terpaksalah kami berdua masuk asrama penuh yang dapat beasiswa pada waktu itu. Jadi
begitu kerana nak beasiswa. Dia kata apa? Aballah kunna talabna li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami pergi masuk sekolah ni kerana nak dapat beasiswa, kerana tak ada belanja nak belajar, tapi bila kami ikhlas belajar, Allah tak mau kita jadikan ilmu ini ilmu tidak ikhlas, maka dijadikan, ditukar ilmu itu ikhlas pada Allah. Allahu Akbar. Kita tengok hari ni tuan-tuan, biarlah kalau boleh tuition kerana nak periksa pun, kita harap akan masuk dalam kepala mereka ilmu-ilmu pendidikan. Hari ni ilmu tarbiyah yang cukup banyak dalam di antara tempat kita. Yang terakhir, hak yang terakhir, hak anak-anak, iaitu al-adlu bainal aulad, adil di dalam pembahagian pada anak. Jadi bila kita nak berlaku adil, apa cerita satu kes berlaku kepada Bashir, seorang sahabat nama dia Bashir. Dia ni sayang kepada anak dia bernama Nu'man. Ambillah nama orang-orang yang cantik ni, Bashir. Anak dia nama Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Jadi Bashir ni sayang pada Nu'man. Dalam hadis ni tak sebut isteri dia yang keberapa, Allahu a'lam, tapi dia sayang pada anak ni, yang menyebabkan dia beri harta dia. Ambil Bashir, ambil ni, kebun ni ambil pada kamu. Ibu dia nama Amrah binti Rawahah. Dia kata, la arda, aku tak reda menerima harta ini sehingga kita pergi minta keizinan daripada Nabi SAW. Bila pergi, Nabi tanya, ya Bashir, apakah semua anak-anak kamu beri? Semua anak kamu dapat pembahagian, dapat kebun belaka? Dia kata, tak, aku bagi kat dia je. Nabi kata apa tuan-tuan? Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Nabi kata takut pada Allah, berlaku adil pada anak-anak. Mau beri yang ni, beri yang ni, jangan pilih-pilih kasih. Dalam riwayat lain dalam Bukhari juga, Nabi kata apa? Apakah kamu beri semua anak kamu? Dia kata tak. Nabi kata cari orang lain lah jadi saksi, aku tak nak. Fa inni la asyhadu ala jur, aku tak mau menjadi saksi di atas kezaliman. Jadi banyak riwayat-riwayat yang cerita ni, Nabi kata tak boleh kita bagi kecuali mengikut pembahagian yang adil. Jadi para ulama mengatakan, ijma' ulama menjadi satu perkara yang wajib. Ada sebagian ulama mengatakan dia termasuk dalam perkara yang istihbab, yang sunat, iaitulah adil dalam pembahagian pada anak-anak. Kita kena adil. Tak boleh kita lebihkan yang ni dengan yang ni, tak boleh. Anak kita sayang, bagi banyak. Yang ni pandai duduk kat rumah dengan kita, yang duduk tu duduk jauh lah. Oh, nak harta tapi tak pernah khidmat aku waktu hidup. Kita tak fikir hak yang pertama tadi, kita sendiri khidmat kepada mak kita sendiri. Tengok, kita kadang-kadang anak jadi macam ni sebab apa? Sebab kita yang tak beri khidmat pada mak dulu. Sebab itulah kata ulama, hubungan kita dengan mak ni hubungan berhutang. Apa yang kita hutang, itulah yang dibayar. Apa yang kamu hutang, itu yang dibayar. Kama tadinu tudan. Mu buat apa dengan mak kamu, anak akan bayar cash. Bayar cash. Disebut, dia kata tidak ada satu ukubah yang patut ditunai dengan segera atas dunia ini selain daripada ukubah anak buat pada mak. Jadi cucu dia akan buat balik. Jadi di sini kata ulama, dalam bab nafkah kita boleh berbeza. Sebab setiap anak berbeza. Anak kecil nak kecil ya, nak pampers, nak susu. Anak yang dah besar sekolah menengah nak kerja sekolah. Anak yang masuk universiti nak lain. Jadi dalam bab nafkah tak apa, berbeza. Tak boleh kata anak aku semua ni kena adil, RM50 je seorang. Tak boleh. Yang kecil makan sikit, yang besar makan banyak, memerlukan keperluan yang banyak. Ini dalam masalah pembahagian harta. Jadi pembahagian harta, jadi dalam hadis Nu'man bin Bashir tadi, Nabi kata tak, kamu i'dilu fi auladikum, hendaklah berlaku adil terhadap anak-anak kamu, jangan bagi yang ni kerana kamu nanti tidak adil pada anak. Allahu Akbar. Jadi kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dia kata apa? Fal haqqu anna taswiyata wajib. Yang haknya, pendapat yang benar,
membahagi harta kepada anak-anak ini secara bersama rata adalah satu pembahagian yang wajib. Jadi sama juga al-ummu kal abi, ibu pun sama seperti bapa juga, dia kena berlaku adil pada anak-anak. Kaifiyatul adli, cara berlaku adil pada anak ini dalam pembahagian, para ulama mengatakan sebaik-baiknya kita mengikut qadar pusaka. Jadi kalau anak ni pusaka dia banyak ni, bagi yang tu. Kalau nak bagi masa hidup lah. Kalau tidak, biar Allah Ta'ala bagi di antara mereka setelah kita meninggal dunia. Itulah di antara 6 perkara yang menjadi hak seorang anak kepada bapa. Saya ulang balik. Yang pertama, pilih isteri yang salihah. Yang kedua, pilih nama yang cantik. Yang ketiga, akikah pada hari yang ke-7. Yang keempat, nafkah, belanja hidup. Yang kelima, pendidikan anak. Yang keenam, al-adlu, adil di dalam pembahagian kasih sayang dan juga pembahagian harta. Kita lalu secara ringkas sebab-sebab yang boleh membantu, 10 sebab yang boleh membantu pendidikan anak-anak. Yang pertama, istihdharun niyah, bawa niat yang ikhlas. Kenapa kahwin? Nak zuriat yang baik. Kenapa nak zuriat? Yang pertama, nak menguatkan syaukatul Islam, kekuatan Islam. Yang kedua, nak bila aku mati, anak ini yang mendoakan aku. Jangan, kenapa nak anak ramai? Kita niat tak baik, nak menunjuk dengan orang yang tunjuk aku ni hebat, tongkat Ali berjaya sungguh ke macam mana lah. Itu bukan cerita kita. Yang kedua, iltizam, mesti baca zikir yang Nabi kita ajar sewaktu nak mendatangi isteri. Saya ingat tuan-tuan dah ingatkan zikir ni kan, kau kena ajar juga hari ni. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Cukup ya, pendek je. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Siapa tak ingat, boleh ambil dalam buku Perisai Muslim kita ada. Nabi kata apa dalam hadis ni, hadis Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nabi kata, siapa dia datang pada ahlinya, isteri dia baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalaulah ditakdirkan Allah beri anak pada malam tu, malam yang dia buat tu, lam yadurruhu syaitanu abadan, syaitan tidak akan boleh usik anak ini. Kita minta selamat dengan Allah Ta'ala, boleh jadi ada dah yang terlepas. Maklum sajalah keadaan-keadaan yang terdesak tu, kadang-kadang teringat terlupa nak baca. Syaitan ni memang dia cakap, baca apa, sibuk-sibuk. Jangan. Nabi beri jaminan dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi kata lam yadurruhu syaitanu abadan, syaitan tidak kacau dia. Oh, dia kata ada juga anak ustaz nakal. Ini ada juga orang komplain, dia kata anak ustaz pun nakal juga tu. Bahaya, kita nak jawab macam mana? Saya tengok dalam kitab-kitab tafsir hadis, ulama hadis mengatakan setara mana nakal budak ni, insya-Allah dia tidak sampai peringkat bawa kepada murtad, pada kafir. Maknanya mungkin akan berlaku ujian pada mak ayah dia, ujian kepada seorang ustaz, pada tuan guru, tapi anak dia tidak sampai peringkat bawa kepada murtad, wal iyaz billah. Yang kedua, yang ketiga, i'tidal, bersederhana di dalam hubungan di antara bapa dengan anak. Jangan terlalu manjakan dia lebih daripada had, dan jangan pula terlalu bakhil sampai mereka anak ni terpaksa kena mencuri. Jangan. Satu masjid saya pergi, tabung masjid ni kena usik, kena korek. Dia kain, dia ambil apa ni, kain nak duit dalam tu. Bila AJK masjid tangkap, pegang budak ni, dia cakap, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata, ayah saya tak bagi duit. Minta tak bagi. Akhirnya masjid kata tak apa. Kalau setengah masjid dia halau budak ni, tak. AJK masjid yang wa'i, yang ada kesedaran, dia kata, kamu mulai hari ini anak angkat masjid. Terkejut budak ni. Saya ingat kena pukul. Dia kata, anak angkat masjid? Ya. Kamu dia telah ditabalkan sebagai anak angkat masjid, tapi dengan syarat jangan mencuri, jumpa saya. Salah seorang AJK masjid kata, jumpa saya. Apa yang kamu nak? Jadi dia beri keperluan hidup dia beri. Berapa ringgit mu nak? Yang kamu curi tu berapa? Nak RM5 lah, sebab nak beli buku. Okey, masjid bagi RM5. Dia datang solat, dia datang mengaji. Alhamdulillah, dia kata setakat ini budak ni sudah berubah hidupnya, daripada dia dulu mencuri, seorang budak yang menjadi kaki masjid, jaga masjid. Subhanallah. Tengok tarbiyah Allah Ta'ala beri, muamalah tu, muamalah. Daripada mukaddimah kita ni kita baca dulu, muamalah kita ni hidup ad-din, muamalah.
Muamalah kita, kerja buat kita, hubungan kita sama manusia duduk di mana? Akhlak. Itu je yang kita nak. Allahu Akbar. Tengok hubungan kita dengan anak-anak jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu berlembut. Nak dia nak apa saja beli, tak cukup dengan apa ni iPhone, iPad lagi, apa benda beli semua. Yang keempat, tahsin. Anak ini mesti diberi pagar bagaimana nak halang daripada syahwat yang ada hari ni. Jangan beli majalah-majalah yang lucah. Dia nak baca majalah, beli majalah yang baik. Banyak majalah yang ada sekarang ni, majalah kanak-kanak ada, majalah apa ni solusi boleh dia baca, majalah Tanya Al-Ustaz. Jadi banyak lagi majalah yang cantik-cantik yang boleh kita kemukakan. Yang kelima, ajar anak ini makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Jadi kalau ayah dia hari-hari dia sumpah orang, tengok orang lalu celaka dia ni, anak dia apa nak harapkan? Ayah kata kepada anak celaka dia tu depan ayah, depan anak, ataupun kelahi dengan isteri depan anak-anak, mengumpat orang depan anak, haraplah, tunggulah kita dengar kalimah yang cantik ini, anak akan ulang balik. Yang keenam, jaga kawal anak-anak kita daripada kawan-kawan yang tidak baik, kerana almar'u ala dini khalilihi, seorang itu mengikut agama kawan-kawannya sendiri. Yang ketujuh, mukhalatatuhum, bapa mesti bergaul dengan anak. Ini tidak, kadang-kadang balik kerja penat, anak nak mari salam pun pergi, aku letih. Bagi tunjuk kasih sayang, biar anak datang, paling tidak dukung sekejap kalau anak kecil. Kan Nabi SAW dia kata pelik, bila datang Fatimah, anak dia datang, Nabi bangun, Nabi bapa bangun sambut anak dia datang, dia cium anak dia. Jadi kita anak datang, mari dah. Hari ni pula saya terima ada setengah anak ni tak boleh pergi rumah mak, sebab kebetulan menantu dia tu tak berapa diperkenan sangat. Anak yang cari orang lain, mak dia siap orang lain, balik-balik belum masuk rumah lagi dah kena dah, cantik beg baru. Allahu Akbar. Yang dia tak tahu menantu dia pun pegawai eksekutif juga, bukan ambil duit anak dia pun, tapi dah ini masalah kita. Nak suruh anak sayang kita duduk sindir siang malam, mana ada telinga nak dengar macam ni. Yang keenam, sentiasa ingatkan hati anak ini dengan akhirat. Kalau kita sendiri pun tak pandai nak suruh pergi beli, bawa naik anak atas kereta, pasang CD-CD ustaz-ustaz yang ceramah yang boleh diterima oleh anak. Jangan yang terlalu akademik sangat, yang ringkas-ringkas, yang mudah, sekali-sekala letak. Yang kesembilan, doakan kepada anak-anak ini doa yang soleh, sentiasa berdoa. Jangan suruh ustaz je doa, kita doakan. Ni tidak boleh dekat nak periksa, ustaz anak saya nak exam tu, doa pening ustaz, dah dengan air tawar lagi, dia bawa pen lagi. Kadang-kadang saya satu bekas dia bawa, apa ni? Ini pensel, ini anak nak periksa. Saya cakap buat apa ni? Anak tu doa daripada awal lagi, doa yang kita dah ajar dulu kan, lepas subuh Nabi kita kata tu, ingat dah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini ajar pada anak awal-awal lagi, kita doakan anak kita. Jangan sekali-kali keluar daripada mulut mak bapa doa yang tidak baik pada ayah. Nakal setara mana anak, jangan kata celaka anak lah. Mungkin mak dia kata celaka pada waktu itu, kemudian anak ni pintu langit terbuka, ditulis anak ni celaka, tak akan terubah lagi dah doa. Malang, air mata berdarah hasil daripada mulut mak yang celupa ini, memberi kesan yang cukup dahsyat. Yang terakhir, yang ke-10, iaitu al-qudwatus salihah. Biarlah mak bapak menunjukkan kepada anak-anak ini contoh yang terbaik. Kalau masuk waktu salat, kita dulu yang itu. Ini tidak, pergi masjid, bapak dia duduk main internet, mana ada. Silap-silap, jangan silap bapak pula suruh anak pergi beli rokok dengan dia. Pergi beli rokok kat kedai sebelah tu, bapak habis bekalan. Anak hari-hari beli rokok, takkan tak nak test sekali tak? Allahu Akbar. Jadi qudwah yang baik, anak cakap dengan bapa, bapa bercakap dengan anak, biarlah menunjukkan contoh yang baik. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita yang akan datang dalam bab hak bapa ke atas anak. Jadi bawa adil, ini hak anak dulu, lepas ni kita tengok hak bapa, lepas tu kita sambung lagi lah hak suami dengan isteri, hak isteri dengan suami. Hari ini saya tengok pincang dalam masyarakat, suami dia ingat hak dia je, dia tak tahu hak isteri kat atas dia. Itu pun kena bincang juga. Jadi fiqh muamalah dengan manusia ni cantik tuan-tuan. Kalau jumpa terjemahan kitab ni, beli ya, cantik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.